Izinkan saya mulakan dengan menjelaskan beberapa isu mutakhir yang harus juga difahami oleh rakan-rakan Jawa awam dan saya percaya rakyat keseluruhannya. Mutakhir ini timbul beberapa unsur negatif, membangkitkan isu ketegangan kaum agama, isu kecelaruan akibat rendah akal budi, budaya buli di sekolah, di pejabat, di jabatan kesihatan, isu-isu pembunuhan atau kematian yang meragut beberapa nyawa pelajar pendidikan tinggi, dan tentunya menggusarkan. Harus ada kesepakatan kita, bukan saja di kalangan badan-badan pengat kuasa khususnya PDRM, tapi keseluruhan ibu bapa, pendidik, rakyat keseluruhannya, untuk menyatakan hal ini amalan yang merosakkan dan melemahkan sendi negara ini mesti dihentikan. Tak mungkin selesai hanya dengan pengumuman dasar atau penguasaan. Dia mesti bangkit dari kesedaran rakyat bahawa negara yang memacu pertumbuhan ekonomi yang menyegarkan tidak dapat bertahan kalau induk, tonggak dari segi nilai dan budaya itu kian luntur. Sebab itu dalam negara madani ini, selain dari pemacuan pertumbuhan yang segar dan rancak, ditekankan sebagai tonggaknya soal nilai. Apakah kita nak banggakan hanya dengan jumlah pelaburan dan pemacuan pertumbuhan ekonomi dan kesegaran dari segi bursa, tetapi budaya masyarakatnya, akhlak dan nilai kian pudar dan runtuh. Sebab itu rakan-rakan jemaah menteri tadi berbincang panjang. Dia harus tentukan di antara kebebasan yang menjadi dasar negara ini, demokrasi yang menjadi tonggak dalam sistem pemerintahan negara, dengan sikap melampau, keterlanjuran, keangkuhan, kebiadaban, sikap buli, sikap merendahkan darjat orang berdasarkan kaum atau keturunan atau warna kulit atau apa saja. Hal ini mesti dan wajib dihentikan dan seluruh kekuatan mesti bergerak ke arah itu. Maka dengan mandat diberikan oleh rakan-rakan jemaah menteri, saya ingin telaskan di sini ya. Dari hal yang sebesarnya seperti kematian anak kita Zara di Sabah, ke isu jalur gemilang yang harus kita raih dan muliakan, semuanya jadi agenda untuk menghangatkan suhu politik, mengecam, menghina, mengherdik, menghukum tanpa mengira apakah hak, apakah batil, apakah benar, apakah palsu, apakah fakta ataupun apakah rekaan atau rekayasa. Sebab itu saya ingin menggesa dan beri arahan yang jelas kepada badan penguasaan. Ada sahaja mana-mana unsur, tokoh besar atau tokoh kecil, tokoh politik atau masyarakat, termasuk rakyat awam yang terlibat dalam jenayah ugutan, hasutan seperti ini, saya ingin tegaskan di sini, ya, sudahlah,
Dan masa seru, masa amaran, orang mual kalau saya bagi amaran berikutnya. Kerana orang mengharapkan negara ini mesti diselamatkan. Negara ini terkenal maju, dapat membantu usaha-usaha perdamaian antara bangsa kerana kita ini damai. Kerana kita dari pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai wilayah, pelbagai adat masih tahu kecintaan kita kepada negara, dan sebagai manusia karamah insaniyah itu kita tingkatkan. Oleh itu hari ini bukan amaran, hari ini bukan teguran, hari ini saya menyatakan untuk menyelamatkan negara ini tindakan tegas mesti dan wajib diambil. Kalau ada rakan-rakan yang punya amanah tidak bersedia, mereka beritahu saya, kita tukar mereka, ambil orang yang berprinsip, tegas dan berani bertindak. Ini bukan saingan populariti, bukan saingan siapa yang lebih popular, siapa yang sanggup menarik minat rakyat. Ini soal menyelamatkan negara. Sudah tahu kita ada pengalaman bibit perpecahan dan tragedi rusuhan kaum. Mula aja kecil, kali ini mungkin bendera, dulu mungkin siaran dan berita-berita palsu. Jangan diizinkan. Mana boleh. Negara itu, saya sebut tadi di dalam Jemaah Menteri, dalam maqasid syariah itu sendiri, salah satu tonggaknya dalam mawafakat yang dikupas oleh Asy-Syatibi, tugas dan tanggungjawab negara yang pertama adalah keamanan, keselamatan setiap rakyatnya. Bukan memilih, bukan satu dua orang yang boleh jadi jago dengan angkuh untuk mengherdik, mengugut orang lain. Tiap rakyat, tak kira kecil besar, miskin kaya, dari mana kau, mesti kita jamin keselamatan mereka. Itu mesti kita pertahankan.